Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Hari Raya Aidil Adha. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis qabel tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu martabat 7 atau ilmu sir atau ilmu rahsia. Sebelum itu sahabat sekalian, perlu ketahui bahawa ilmu hakikat ma'rifat adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Perlu diketahui bahawa ilmu hakikat ma'rifat adalah ilmu mengkaji di dalam diri kita, manakala ilmu syariat, ilmu yang mengkaji di luar diri kita. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Ilmu Hari Raya Aidil Adha. Tuan-tuan, di dalam surah As-Saffat ayat 102 berbunyi yang bermaksud. Maksudnya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu. Maka telitikanlah apa pandangan kamu." Ismail berkata pula, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nescaya kamu akan mendapati bahawa aku ini insya-Allah tergolong dari kalangan mereka yang sabar." Ayat Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Ini adalah nas bahawa Nabi Ibrahim perlu menyembelih anaknya Nabi Ismail melalui perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpinya. Ini dirakam di dalam surah As-Saffat ayat 102. Kenapa persoalannya? Kenapa Nabi Ibrahim perlu menyembelih anaknya? Adakah Tuhan itu memerlukan korban? Adakah Tuhan itu makan Nabi Ismail itu? Tidak. Jawapannya tidak. Kalau golongan etis, golongan yang tiada agama menanyakan soalan ini kepada kita, kalau kita tidak mengetahui ilmu hakikat, maka apa yang kamu perlu jawab kepada golongan etis tersebut? Ini persoalannya. Di dalam ayat ke-104 hingga 105, Allah sendiri membenarkan dan mengiktiraf mimpi arahan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan." Persoalannya, kenapa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah perlu menyembelih anaknya Nabi Ismail, sedangkan itu adalah anaknya? Kenapa? Di sinilah ilmu hakikat, yakni ilmu rahsia yang kita perlu pelajari. Kalau orang etis, orang yang tiada agama ataupun komunis menanyakan hal ini kepada kita, kenapa Tuhan meminta persembahan perlu menyembelih anaknya Nabi Ismail? Kenapa? Di sinilah perlu ada ilmu hakikat. Maksud Nabi Ibrahim perlu menyembelih anaknya Nabi Ismail dari segi ilmu hakikat makrifat. Nabi Ibrahim menyempurnakan syariat yang diturunkan oleh Allah bahawa beliau, yakni Nabi Ibrahim, perlu menyembelih anaknya Nabi Ismail untuk menzahirkan syariat di dalam dirinya, iaitu pada hakikat, ilmu hakikat di dalam dirinya itu perlu dizahirkan. Apa maksud untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail? Adakah Allah meminta korban, iaitu Nabi Ismail? Kalau kita mengatakan Allah meminta korban, yakni Nabi Ismail, sepertilah agama-agama kafir, agama-agama yang tiada agama, yang duduk di dalam hutan sana.
yang mengorbankan anaknya sendiri kepada Tuhan. Di sinilah salah faham yang berlaku sehingga wujudnya agama animisme yang menyembelih anaknya sendiri untuk memberi korban kepada Tuhan. Agama animisme, yakni agama-agama orang asli yang di dalam hutan, orang-orang Papua yang di dalam hutan, yang tiada agama itu, kepercayaan-kepercayaan yang di dalam hutan itu, asalnya mereka itu salah faham. Mereka itu percaya bahawa adanya Nabi Ibrahim, percaya bahawa adanya Nabi Ismail. Tetapi apabila Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tetapi mereka ini salah faham kerana apa? Tidak ada Rasul yang memberitahu mereka. Sebab itu kita tak boleh nak buang Nabi-Nabi kita, tidak boleh membuang. Di sini kita kena faham. Allah tidak mempunyai berkeinginan untuk memiliki korban. Dan Allah juga tidak makan. Di situ kita kena faham. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail adalah penzohiran syariat. Penzohiran syariat. Diulang sekali lagi, penzohiran syariat untuk menerbitkan ilmu hakikat. Untuk menerbitkan ilmu hakikat di dalam dirinya itu untuk dizohirkan. Menerbitkan ilmu apa? Yakni perlu sembelih nafsu kamu sendiri. Perlu sembelih nafsu kamu sendiri. Perlu sembelih nafsu kamu sendiri. Itulah penzohiran syariat. Yakni kamu perlu sembelih nafsu kamu untuk kamu mengenal Tuhan. Barulah Tuhan redha kepada kamu. Perlu sembelih 7 lapisan nafsu di dalam diri kamu. Sebab itu di dalam hukum syariat, kalau kita sembelih sapi ataupun sembelih lembu atau kerbau ataupun unta, maka kita boleh membuat 7 bahagian. 7 bahagian tu apa maksudnya dari segi ilmu hakikat? Yakni 7 bahagian maksudnya 7 lapisan nafsu di dalam diri kamu. Kamu sembelih 7 lapisan nafsu di dalam diri kamu. Sembelih 7 lapisan nafsu di dalam diri kamu, yakni nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan nafsu kamilah. 7 lapisan nafsu ini kamu perlu sembelih. Sebab itulah dibolehkan lembu, sapi ataupun kerbau ataupun unta boleh membuat korban 7 bahagian. Inilah maksudnya. Adakah Nabi Ibrahim betul-betul menyembelih anaknya Nabi Ismail? Ya, memang betul. Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itu adalah penzohiran syariat. Itu betul-betul berlaku. Dan itu merupakan ujian yang terbesar kepada para Nabi, iaitu ujian Nabi Ibrahim, yakni perlu menyembelih anak kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan penzohiran syariat. Penzohiran syariat perlu menyembelih anaknya Nabi Ismail sehingga ditukar sebagai kibas. Kibas yakni kambing lah. Jadi kita kena faham di situ asalnya ilmu ini diterbitkan di dalam diri. Di dalam diri itu ialah ilmu hakikat ma'rifat mukasyafah. Di sini kita kena faham. Jadi setelah kita dapat menyembelih nafsu kita itu, 7 lapisan nafsu itu, makalah barulah Allah Ta'ala redha kepada kita. Barulah Allah Ta'ala kurniakan cintanya kepada kita seperti Nabi Ibrahim yang Allah kasihi. Maka di sinilah ujian yang perlu dilalui oleh Nabi Ibrahim dengan menyembelih anaknya sendiri, yakni Nabi Ismail. Kalau kita sendiri pun kita tidak mampu lakukan. Inilah ujian para Nabi yang perlu menzohirkan syariat, yakni pada hakikatnya ilmu di dalam dirinya, yakni ilmu hakikat, tetapi perlu dizohirkan melalui syariat. Maka bagi orang yang mampu, orang hakikat makrifat yang mampu, yang telah pun menyembelih 7 nafsunya itu, perlulah ia melakukan syariat juga. Kerana Nabi Ibrahim melaksanakan syariat menyembelih anaknya sendiri, yakni beliau sendiri telah menyembelih nafsunya sendiri. Nabi Ibrahim itu telah menyembelih nafsunya 7 lapisan nafsu, dan dia telah menzohirkan syariat. Begitu juga orang makrifat, kalau dia nak tinggi di sisi Allah, maka dia perlu
melakukan korban binatang, yakni lembu ke, sapi ke, ataupun kerbau ke, ataupun kambing ke, perlu menyembelih, menzohirkan syariat di dalam dirinya, menzohirkan syariat. Asalnya menyembelih nafsunya. Dan kenapa daging-daging itu diberi kepada golongan orang-orang miskin? Setelah kita menyembelih di dalam hukum fikih, perlu memberi dagingnya kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu yakni diri kita ataupun diri orang lain yang tidak beramal. Hakikatnya yang memberi itu apa maksudnya? Memberi itu memberi ilmu. Setelah kamu menyembelih 7 lapisan nafsu kamu itu, maka kamu boleh mengajar orang lain untuk juga menyembelih nafsunya sendiri. Itulah maksud dari segi ilmu hakikat, yakni pada ilmu syariat perlu membahagikan daging-daging lembu, sapi, kerbau, kambing itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini orang-orang yang tidak beramal. Yakni kamu perlu memberi ilmu, perlu mengajar orang. Setelah kamu dapat menyembelih 7 lapisan nafsu kamu itu, dapat menyempurnakan diri kamu di sisi Allah, maka kamu perlu mengajar orang lain. Di situlah maksudnya kamu perlu memberi daging korban itu kepada orang lain. Orang miskin tu orang yang tidak beramal, orang yang tidak tahu. Di sinilah maksudnya. Dan kemudian kenapa perlu membuat haji pada hari raya Aidil Adha? Bukan saja-saja buat haji itu. Buat haji itu ialah penzohiran juga. Penzohiran. Kita lontar jamratul aqabah, jamratul wusta, jamratul ula, iaitu 3 lapisan nafsu yang jahat, yakni nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, perlu dibuang, perlu dilontarkan. Itulah maksud lontar 3 jamratul aqabah, jamratul wusta, jamratul ula itu di Mekah itu. Dan mengelilingi Kaabah itu dari sebelah kiri ke kanan. Kenapa? Kenapa? Sedangkan dalam Islam semua perbuatan bermula daripada kanan, tetapi mengelilingi Kaabah bermula daripada kiri. Kenapa? Maksudnya di dalam diri kita ini ada nafsu amarah, lawamah, mulhamah duduk di sebelah kiri dada kita. Dan kenapa perlu melalui perjalanan jauh, iaitu berjalan dari Marwah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah perlu diulang 7 kali. Perlu diulang 7 kali. Kenapa perlu ulang alik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah? Kenapa? Itu memanglah peristiwa Sayyidatina Siti Hajar berlari ketika lahirnya Nabi Ismail. Itu adalah penzohiran syariat. Itu adalah penzohiran syariat. Hakikatnya ialah tarekot, iaitu perjalanan, iaitu jalan kamu. Kenapa ulang alik 7 kali? Kenapa Siti Hajar ditakdirkan berlari dari Bukit Sofar ke Marwah 7 kali ulang alik mencari air? Kenapa? Kerana itu adalah penzohiran syariat ditakdirkan oleh Allah. Penzohiran syariat yang ditakdirkan oleh Allah. Air itu, mencari air, berjumpa di mana? Jumpa di Bukit Marwah. Bukit Marwah. Air tu ibarat orang kata di dalam diri kita ni zat lah. Kita gali di dalam diri kita ni zat. Mana 7 kali tu maksudnya apa? 7 kali. 7 kali itu maksudnya 7 nafsu di dalam diri kita. 7 nafsu di dalam diri kita. Kamu perlu berjalan. Yakni perlu berjalan, yakni melalui tarekat, melalui zikir-zikir. Perlu berusaha, perlu berzikir dengan banyak, perlu solat tahajud, perlu berzikir, solawat, istighfar. Perlu beramal, yakni tarekat, yakni jalan. Jalan bukan setakat dengan tarekat saja. Macam-macam lah amalan-amalan untuk sampai kepada Allah. Kena faham betul-betul. 7 lapisan nafsu. Sebab itu perlu diulang alik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan kenapa perlu orang lelaki disunatkan mencium Hajarul Aswad. Disunatkan mencium Hajarul Aswad. Dan orang perempuan tidak disunatkan. Bahkan orang perempuan tidak disunatkan untuk mencium Hajarul Aswad.
Kena faham betul-betul kenapa orang lelaki sahaja disunatkan hukumnya dari hukum fikih. Kenapa? Ada sebabnya, tuan-tuan. Dikatakan Hajarul Aswad itu berasal batu di dalam melalui syurga. Dari syurga batu itu pada syariatnya. Kenapa? Apa maksud syurga itu? Syurga itu dari segi ilmu hakikat, ini adalah ilmu, ingat, ini adalah ilmu tahap tertinggi, ilmu rahsia, ilmu sir, ilmu tasawuf, ilmu tahap tinggi. Kena faham, ilmu tahap tinggi. Seperti kita belajar ilmu sains juga, ini adalah kemaluan wanita. Hajarul Aswad itu melambangkan kemaluan wanita. Dan kenapa kita tahiyat akhir, apabila solat tahiyat akhir, telunjuk mengarahkan kepada kiblat? Kenapa seluruh manusia mengarahkan kepada kiblat? Kerana ada Hajarul Aswad di situ. Telunjuk itu melambangkan kemaluan lelaki. Melambangkan kemaluan lelaki. Maka menghadap kiblat, yakni kemaluan lelaki menghadap Hajarul Aswad. Kena faham. Kenapa kemaluan lelaki menghadap kemaluan wanita? Iaitu melambangkan persetubuhan ibu dan bapa. Kena faham. Ibu dan bapa kita bersetubuh, maka lahirlah kita. Sebab itu kita tidak boleh menderhaka kepada ibu bapa kita dari segi ilmu syariat, kerana kita berasal melalui jalan itu, daripada alam roh masuk ke alam ijsan. Alam ijsan ialah alam embrio di dalam diri ibu kita. Dalam perut ibu kita itu ada embrio, yakni benih. Alam embrio itulah melalui persetubuhan ibu dan bapa. Maka melalui persetubuhan ibu bapa, maka lahirlah kita di situ. Di sini pula ada ilmu lagi, tapi rahsia, tidak boleh dicakap di sini. Tapi setakat ini saja kita kena faham bahawa persetubuhan ibu dan bapa. Sebab itu orang perempuan tidak disunatkan mencium Hajarul Aswad dari segi ilmu fiqh. Ilmu fiqh tidak menggalakkan orang perempuan, tidak disunatkan orang perempuan mencium Hajarul Aswad. Kenapa? Kerana takkanlah orang perempuan mahu cium kemaluannya sendiri. Takkanlah orang perempuan mahu mencium kemaluannya sendiri. Faham tak? Minta maaf, tapi ini adalah ilmu rahsia, ilmu tahap tinggi. Ini bukan ilmu syariat, ilmu hakikat ini. Ini ilmu hakikat, ilmu tahap tinggi, bukan ilmu syariat. Kena faham betul-betul, ilmu tahap tinggi. Ilmu ini adalah ilmu tahap tinggi, dan anggap saja seperti kita belajar ilmu sains. Ini adalah ilmu rahsia, perlu dirahsiakan. Hanya ahli saja yang boleh mengetahui ilmu ini. Kalau bukan ahli, diharamkan kita bercakap, kecuali dia sudah belajar ilmu tasawuf tahap tinggi. Dan kemudian kenapa perlu disunatkan kita memotong rambut walaupun 3 helai rambut? Kalau nak sedap lagi, potong semua rambut, cukur rambut. Ada orang tu cukur rambut. Tapi disunatkan 3 helai rambut dari segi Imam Syafi'i kata. 3 helai rambut pun dah dikira dah. Kenapa? Maksudnya iaitu kamu sekurang-kurangnya maksud hanya 3 helai rambut pun boleh dah dikira sunat. Kenapa? Maknanya sekurang-kurangnya kalau kamu tidak mampu untuk menyembelih ke-7 nafsu kamu, sekurang-kurangnya kamu dapat menyembelih 3 nafsu kamu di dalam diri, iaitu nafsu jahat, yakni nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mulhamah. Maka disitulah orang kata mabrur haji. Mabrur haji ni kamu sudah matikan nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mulhamah, yakni kamu sudah jatuhkan nafsu tersebut, 3 nafsu tersebut.
walaupun kamu tidak mematikan seluruh kamu, sekurang-kurangnya 3 nafsu ini. Apabila kamu matikan 3 nafsu ini, kamu telah mengenal diri. Apabila kamu telah mengenal diri, maknanya kamu telah naik ke nafsu mutmainnah. Apabila duduk di nafsu mutmainnah, maka dijamin syurga oleh Allah. Dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Orang-orang yang duduk di nafsu yang tenang, maka dijamin syurga oleh Allah. Dalam ayat tersebut mengatakan. Jadi kenapa orang kata seeloknya cukur rambut? Cukur rambut maknanya kita melunturkan semua dosa-dosa kita setelah kita mematikan semua nafsu kita. Kita melunturkan, menjatuhkan nafsu kita, melunturkan nafsu kita, menghilangkan nafsu kita, menyembelih nafsu kita. Di sinilah bermaksud cukur rambut. Kalau sekurang-kurangnya dalam hukum fikih mengatakan 3 helai rambut pun dah dikira, yakni kalau kamu tidak mampu menjatuhkan, mematikan 7 nafsu kamu yang lain, maka sekurang-kurangnya 3 nafsu itu kamu perlu matikan untuk mengenal diri. Setelah kamu mengenal diri, alhamdulillah, maka mabrur haji kamu. Kalau kamu pergi haji, mabrur haji kamu. Itulah mabrur haji. Itu kena faham. Soalan lain lagi, kenapa perlu bergembira di hari-hari raya Aidil Adha ini? Kenapa perlu bergembira di hari raya Aidil Adha ini? Kenapa? Sedangkan ini adalah peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kenapa perlu bergembira? Sepatutnya perlu sedih. Kenapa? Hal ini menyatakan bahawa di dalam ilmu hakikat bahawa menyembelih Nabi Ismail itu hakikatnya menyembelih nafsu kita. Jika kita berjaya menyembelih keseluruhan nafsu kita, maka kita telah berjaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. 7 nafsu itu kita telah sembelih, maka kita telah berjaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu yang harus, yang patut kita bergembira. Sebab itulah disunatkan bergembira, bahkan diwajibkan bergembira. Tidak boleh bersedih. Diwajibkan bergembira di hari raya. Kerana apa? Kerana ia adalah penzohiran syariat. Penzohiran syariat. Ingat, penzohiran syariat yang diterbitkan oleh ilmu hakikat di dalam diri kita. Ilmu makrifat, ilmu hakikat di dalam diri kita itu kita zohirkan, maka terjadilah ilmu syariat itu. Kita berjaya menyembelih keseluruhan nafsu kita, maka disitulah kegembiraan hakiki, kegembiraan sebenar. Sebab itu syariat mengatakan perlu gembira di hari raya Aidil Adha ataupun Aidilfitri juga. Jadi kepada kita semua, jangan lupa menyembelih nafsu kita. Itulah kegembiraan hakiki. Disitulah hari raya Aidil Adha yang sebenar. Kita berjaya menyembelih 7 lapisan nafsu di dalam diri kita, yakni nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Nafsu 7 ini kita berjaya sembelih, maka itulah hari raya Aidil Adha yang sebenar. Ingat, jangan buat fitnah terhadap ilmu Allah. Ilmu Allah ini luas, ilmu Allah ini sangat tinggi, dan ilmu kita hanya cetek saja. Ingat bahawa bukan kita ingin merapu, bukan, tetapi itu adalah ilmu. Ini adalah ilmu. Seperti mana kita belajar ilmu sains, begitu juga belajar ilmu hakikat makrifat ini, ilmu rahsia, ilmu tahap tinggi, ya. Inilah ilmu para wali. Jadi berusahalah kita mematikan nafsu kita dengan istighfar yang banyak, dengan solawat yang banyak, dengan zikir yang banyak, dengan tahajud yang banyak, dengan menghidupkan setiap malam dengan tahajud. Barulah kita akan sampai kepada Allah. Dan jangan lupa ingat akan mati untuk menundukkan nafsu. Ingat akan mati, ya. Kerana jika kita ingat akan mati, maka nafsu itu otomatis tunduk dengan sendirinya. Kerana apabila kita ingat akan mati, maka dengan itu, dengan sendirilah kita kuat beribadah. Dengan sendirilah kita kuat berzikir, kita kuat solat malam. Kerana apa? Kita ingat akan mati. Jadi akhirul kalam, berusahalah kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, berusahalah kita menyembelih nafsu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.